Bila sebut soal kata nak buat vaksin ni perlukan keterlibatan pengkaji-pengkaji Islam ni, banyak kenyataan-kenyataan yang kata okey, Malaysia nak buat vaksin. Tapi kita lihat sekarang ni belum ada. Dan juga sejauh mana kemampuan saintis-saintis yang kita tahu bahawa saintis Malaysia ni memang expert. Perlu ke tak perlu, Malaysia sekarang ni perlu membangunkan vaksin. Sebab saya lihat Haji juga pernah memberikan kenyataan akhbar ni. Saya refer kepada kenyataan akhbar yang telah diberikan oleh Tuan Haji sendiri. Silakan. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yakni yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Okey, jadi sebagaimana yang kita sedia maklum, baru-baru ni Yang Berhormat Menteri Kesihatan telah menyatakan bahawa kita sedang membuat untuk membuat vaksin kita sendirilah, vaksin COVID-19 kita sendiri kan. Pada saya perkara ni bukan satu perkara yang aneh. Okey, pasal apa? Kita tengok negara-negara dekat dengan kita, Thailand pun telah mengumumkan tentang nak buat vaksin. Dia dah buat lah untuk COVID-19. Bukan saja itu, Vietnam sendiri pun ada dua vaksin yang dia cuba buat. Jadi pada saya, ini adalah satu peluang untuk kita maju ke hadapan. Jadi kalau saya ada mengesyorkan bahawa dalam perkara ni memang seperti yang Ustaz kata tadi, dia melibatkan pelaburan yang tinggi. Maknanya kalau ikut kalau kita nak buat satu vaksin tu mungkin melibatkan lebih daripada 1 bilion ringgit. Jadi benda ni adalah satu perkara yang besar. Tapi walau bagaimanapun, patutnya persoalan balik kepada kita, perlu ke kita buat? Yang ini yang kita kena ingat, yang saya pernah sebut adalah preparedness kita tu. Macam mana preparedness negara ni untuk menghadapi wabak-wabak yang akan datang kalau kita tak membangunkan kita expect vaksin ni. Jadi kalau dari segi pembangunan, betul, kita boleh menggunakan universiti untuk melakukan, kita ada pakar-pakar di universiti, tapi mereka memerlukan pembiayaan. Jadi pembiayaan tu nak datang daripada mana? Adakah kita nak ambil daripada sumber negara, ataupun kita buat smart partnership? Sebab apa-apa pun kita kena ingat, kita mesti tak boleh duduk seorang-seorang. Di seantero dunia pun macam tu. Jadi maknanya, kata sekarang ni kita nak buat. Jadi apa masalahnya kita buat dengan industri di dalam negara kita? Kan? Jadi kita boleh lakukan. Jadi maknanya kita boleh buat di dalam negara kita. Ataupun kalau kata kita rasa kita perlukan lagi kolaborasi yang lebih besar, kita buat cara rantau. Dia rantau ini. Apa masalah kita bekerjasama dengan Thailand? Apa masalah kita bersama dengan Vietnam? Jadi kita tak reinvent the wheel. So apa kita buat? Cuma saya memang dalam berita tu saya mengatakan bahawa dengan kolaborasi yang pintar ni, kita nak juga supaya kita menerajui vaksin halal. Sebab kita ada standardnya, kita ada kepakaran dia, kita ada sistemnya, ekosistem kita yang terbaik di dunia. Dan apabila kita mampu membuat perkara tersebut, jadi ia merupakan satu peluang untuk kita, ada dua lah matlamat dia. Satu adalah untuk rakyat kita, maknanya kita ada vaksin untuk kita berikan kepada rakyat apabila berlaku wabak seperti ini. Keduanya, ada peluang kita untuk mengeksport. Sebab eksport ni penting. Maknanya kita tahu bahawa perkara ni boleh salah satu jalan untuk memulihkan ekonomi kita, dan semua expertise tu ada di Malaysia. Jadi saya tak nampak. Jadi pada saya yang paling penting untuk kita belajar adalah komitmen. Jadi dia kena melibatkan tiga perkara ni lah. Maknanya penyelidik, dan siapa yang ada facility untuk
untuk membuat penghilangannya dan juga komitmen daripada kerajaan. Misal kalau kata kilang buat kan mesti ada orang yang nak ambil. Kalau tidak Yalah. kenapa pula dia buat kan? Jadi perkara-perkara ni kita kena dan tapi pada saya yang paling penting sekali suka tak suka kita kena lakukan. Sebab itulah orang kata apa sebagai kita punya peluang untuk kita menyumbang dan dalam masa yang sama preparedness tadi tu. Maknanya kita punya kesiapsiagaan tu. Kita punya kesiapsiagaan untuk menghadapi wabak ni. Ingat jangan ingat wabak ni macam ni. Kita dah tahu dah sekarang ni dengan varian-varian yang baru ni. Jadi benda akan berlaku lagi. Jadi perkara tu mesti cepat. Saya ambil satu contoh lah. Saya ambil contoh macam mana vaksin ni kena respons kepada varian ni. Yeah? Baik, jadi Ji. Saya nak minta IG sambung dengan respon kepada soalan Bensa Sulaiman ni. Dia menanyakan balik kepada Haji dan juga kepada Tuan Guru. Vaksin ni bagus ke? Ada bukti? Jadi bagaimana Haji sambung balik yang sikit tadi tu dan juga menjawab kepada pertanyaan Bensa Sulaiman. Macam mana Haji? Saya dah jawab dah soalan ni soalan ni bahasa siri yang lalu sebab kita alhamdulillah lah kita dah 4 kali duduk bersama-sama majlis ilmu ni. Jadi sebenarnya saya dah jawab dah soalan ni kan. Takkanlah kita nak buat satu perkara yang tidak ada bukti. Takkanlah kita nak buat satu perkara yang tidak membawakan kebaikan. Takkanlah sampai peringkat mentaliti kita macam tu. Kita mesti buat satu benda yang membawa kebaikan, bukan keburukan. Jadi apabila kita melakukan pembangunan vaksin ni, nak buat penyelidikan ni bukan satu perkara yang mudah. Bukan mudah. Kebakarannya ada, kita nak buat R&D dia kena betul. Sama ada fasa 1, fasa sebelum klinikal, fasa klinikal, selepas tu fasa pemasaran dan sebagainya. Yang saya pernah ulas dulu. Dan akhirnya apabila nak diberikan kepada rakyat atau populasi, 3 perkara ni mesti dijamin. Iaitu dari segi aspek kualiti dia, dari segi aspek keselamatan dia dan dari segi aspek keberkesanan dia. Kalau tidak, dia tidak akan berada di dalam pasaran. Tadi Ustaz Fawaz ada menceritakan tentang calon-calon vaksin. Kan? Sebenarnya lebih daripada itu Ustaz. Sebenarnya 100 asalnya memang 100 lebih, agak 130 atau 140. Tetapi bukan senang nak melepasi R&D ni bukan mudah kan. Jadi itu yang kita buat. So baru-baru ni pun saya ada sentuh macam kita kata tadi saya boleh jawab lagi lah. Contohnya ada tak kaedah lain? Ada tak kaedah lain daripada vaksin ni yang kita nak gunakan untuk merawat? Kan kita daripada minggu lalu kan saya dah sentuh tentang ivermectin. Okey, sebab kita sekarang ni ada permintaan daripada masyarakat, daripada pakar-pakar untuk melakukan kajian. Jadi kita dah mulakan kajian itu secara spesifik. Sebab kajian ni kena buat secara spesifik. Maknanya kena mengikut kaedah-kaedah metodologi yang betul. Jadi kita tunggulah. Saya dapat tahu bahawa kajian tu sedang dah mula 2-3 minggu yang lalu. Jadi lepas tu kita harapkan keputusan tu akan keluar mungkin dalam bulan Ogos atau bulan September. Jadi kita tunggulah. Sementara itu kita jalankanlah. Saya nak bagi tahu saya nak bagi satu perkara yang penting lah. Kita tak menolak kalau kata ivermectin tu boleh digunakan, alhamdulillah kita teruskan. Ataupun mana-mana. So kita balik kepada perkara yang sedang berlaku di keliling kita. Di mana adalah pendapat-pendapat ataupun alternatif. Ada yang alternatif daripada China, ada yang alternatif daripada India dan sebagainya. Pada pandangan saya, kalau nak cubalah. Tapi kena ambil vaksin juga. Yalah. Vaksin kena ambil kan? Dah buatlah. Maknanya sebab kalau betul-betul kita nak nak berbincang tentang kesan virus ni,
Sebenarnya kesan dia adalah inflamasi. Inflamasi itu maknanya kesan dia inflamasi kepada salur darah tu. Jadi kalau ada maknanya apa-apa pun kalau boleh mengurangkan inflamasi itu, alahan tu, inflamasi itu, maka dia akan melegakanlah. Jadi tak kira lah sama ada maknanya kita sebutkan vaksin ini memang telah ada bukti, bukan setakat Malaysia yang ambil, negara-negara lain pun juga semua ambil, satu dunia ambil. Dan juga kita lihat bahawa Indonesia antara negara yang disebutkan oleh WHO sebagai contoh, walaupun rakyat dia ramai tapi boleh sampai vaksin ini, termasuk jugalah kepada golongan-golongan yang disebut sebagai orang agama yang dekat-dekat pondok pesantren kan. Okey, kepada sikit saya nak, sebab Ustaz dah sebut benda ni, saya tahu benda ni banyak orang tanya. Kenapa apa ni satu dunia ataupun Malaysia kena ikut WHO? Ya. Tolong buat kajian lah. WHO tu siapa? Tolong buat kajian. WHO ni sebenarnya dia adalah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, okey, dan cara mereka bertindak adalah konsensus. Konsensus maknanya dia ambil pandangan semua pihak, dan negara-negara tak semestinya ikut. Tak semestinya ikut apa yang disarankan oleh WHO. Kita ingat tu. Saya bagi satu contoh. Ustaz kan dapat vaksin Sinovac. Betul? Sebenarnya WHO baru je luluskan, sedangkan kita dah pakai awal. Kita dah pakai dulu dah. Jadi jangan menuduh kerajaan mengatakan kita ikut WHO semuanya, kita tidak. Tidak macam tu. Ya, jadi tolong betulkan. Dan kita kena ingat tahu, tidak ada siapa, macam saya cakap masa siri yang pertama. Kita semua, bukan semua orang ada pengetahuan, sebab pandemik ni adalah kali pertama dalam sejarah manusia pandemik ni berlaku dan vaksin tu ada. Sebelum ni vaksin tak ada. Vaksin tak ada dalam pandemik sebelum global pandemik yang dulu, 100 tahun yang dulu, tidak ada. Itu sebab tidak ada solusi. Cuma kali ini, dan apabila kita nak melakukan vaksinasi ni yang melibatkan immunity kelompok, ia sesuatu perkara yang sangat besar, dan kita dekat negara kita sekarang ni sedang menghadapi situasi itu dengan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Itu yang sedang kita hadapi sekarang ni. Berapa banyak tindakan-tindakan yang kita kena lakukan. So saya harap perkara itu menjelaskan bahawa kita bukan ikut WHO membabi buta.